Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada nak satu berita je lah kita nak cerita. Honda telah menutup kilang ibu dia lah kerana dia nak berganjak ke elektrik. Bila dia tutup kilang ibu ni bermaksud dia punya kapasiti menghasilkan kereta juga mengecut sebanyak 40%. Jadi ini nampak macam satu langkah yang agak pelik mungkin sebab mother factory ni satu terma yang menandakan inilah satu kilang yang penting, iaitu kilang ni antara kilang Honda yang paling penting kerana mula menghasilkan dulu kereta yang ikonik macam Honda Civic, dan di sinilah di mana Honda meningkatkan cara pembuatan dia. Inilah kiranya kilang yang akan set the standard, menetapkan piawai untuk diikuti oleh kilang-kilang lain. Jadi mungkin kita rasa agak pelik kenapa dia tutup kilang ni. Kita pun tak faham kenapa dia tutup kilang ni sebenarnya, tapi mungkin kerana dia punya ada over capacity lah. So ini adalah gambar Sayama Plant daripada Honda punya website . So kalau nak tengok Sayama Plant ni apa kereta yang dia buat, ini dah kereta yang dia buat. So memang dia buat MPV dan juga dia buat kereta-kereta canggih lah. Maksudnya kereta fuel cell buat dekat Sayama. Clarity plug-in hybrid buat Sayama. Of course Honda Legend lah. Legend memang dia punya flagship dia. Honda Jeep ini semua MPV besar-besar lah. Odyssey, Stepwagon tak besar sangat, tapi ke MPV semua buat kat situ. So kereta-kereta yang agak besar lah buat kat situ. Dan juga kereta yang paling canggih dia orang lah, Clarity Fuel Cell dengan Clarity PHEV lah. Jadi Honda memang sekarang ni sedang menghadapi masalah pengurangan pasaran lah. Pasaran ni makin mengecut. Di Eropah pun teruk juga, dia punya sales drop. Dekat US pun ada teruk juga sales dia punya drop lah. So I think untuk Honda, this is one way untuk kurangkan dia punya cost. Bila dia nak berganjak ke zaman elektrik ni, dia boleh tutup kilang ni dulu, kurangkan cost ni dulu, dan mungkin transfer staff ke tempat-tempat lain. Honda also announced other cost-cutting steps last year, including adopting a new vehicle development system and pulling the plug on its Formula One racing program. Dia kata the company is retooling its manufacturing operations in line with its vision for the future. It has announced that its entire lineup of cars will be electric by 2040. So retooling ni adalah satu langkah yang penting yang perlu dilakukan oleh syarikat-syarikat kereta yang serius lah dalam penghasilan kereta elektrik ni. Macam kita tengok untuk company macam Volkswagen, dia memang dah pun retool kilang dia di Zwickau, dan juga dia sedang nak retool kilang utama dia di Wolfsburg untuk penghasilan kereta elektrik. Jadi retooling ni adalah satu proses yang penting kerana proses penghasilan kereta elektrik itu adalah berbeza dengan kadar yang agak banyak juga berbanding dengan proses penghasilan kereta ICE. Utamanya ialah kerana sistem pacuan yang digunakan dalam kereta elektrik jauh berbeza daripada sistem pacuan dalam kereta ICE. Jadi enjin tu adalah satu benda yang sangat complicated dalam kereta ICE, dengan the highest number of part count lah, campur dengan gearbox lagi lah, tambah-tambah complicated. Dan selalunya untuk syarikat yang menghasilkan enjin sendiri, dia akan ada separate factory untuk hasilkan enjin, dan kemudian enjin dan kotak gear yang mungkin dibeli daripada luar ataupun dibina sendiri perlu digabungkan dan kemudian disatukan pula dengan subframe depan. Selalunya lah kalau enjin tu front engine front wheel drive ke front engine rear wheel drive, selalunya enjin tu duduk dalam satu cradle ataupun subframe depan yang juga akan bersatu sekali dengan dia punya sistem gantungan lah, suspension semua. Dan kalau kereta tu rear wheel drive, dia akan ada axle belakang dan juga probably duduk dalam subframe untuk dia punya sistem gantungan, dengan dia ada drive ataupun dia panggil propeller shaft. So selalunya benda tu akan duduk dalam satu modul, mungkin sekali dengan tangki minyak, mungkin asing, mungkin ada lagi apa-apa benda sikit wiring lagi, tapi basically that is one complete module yang akan duduk dan akan datang daripada bawah kahwin dengan kereta. So untuk kereta elektrik, memanglah kita tahu bahawa motor elektrik itu satu, dia lebih compact. So obviously kilang tu nak kena retool lah. Syarikat-syarikat yang tak retool, yang mungkin dia retool untuk minimally lah, macam untuk BMW, dia orang share production line dengan ICE. So the retooling is minimal. Apa yang berlaku kat situ ialah, of course there is always pro and con. Untuk syarikat-syarikat yang do minimal retooling, yang share dia punya production line dengan dia punya ICE, of course dia punya upfront cost dia rendah lah, lebih rendah daripada syarikat-syarikat yang nak retool the whole factory untuk buat EV. So dia punya trade off di sini. So bila you tak retool maksimum untuk EV, upfront cost rendah tapi unit cost tinggi. Untuk syarikat yang retool, upfront cost tinggi tapi unit cost rendah. Untuk syarikat-syarikat yang retool complete ini, selalunya memang dia ada very big commitment lah towards EV punya volume. Sebab kalau cara you ada volume tinggi, expectation untuk volume tinggi, of course you nak unit cost you rendah lah. Dan you also rearrange punya
supply chain untuk EV. Cerita supply chain untuk EV ni sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Antara masalah besar syarikat-syarikat kereta sekarang ialah dia tidak redesign dia punya supply chain ataupun dia tak reassign dia punya supply chain untuk pure EV. Jadi salah satu cara untuk you reduce your unit cost and maximize quality is to order banyak lah. Bila you order banyak komponen, of course unit cost akan jatuh, and you boleh, maybe for the same unit cost, you boleh dapat better quality. So semua orang buat macam tu, Toyota ke, Volkswagen ke, Nissan ke, Honda ke, semua orang buat benda yang sama lah. Masalahnya bila komponen-komponen tu direka bentuk untuk ICE, so dia punya architecture dan cara sistem tu beroperasi mungkin tidak optimum untuk EV. Sebagai contoh, sistem penyejukan lah. Untuk kebanyakan kereta, dia akan ada separate cooling system untuk dia punya motor, untuk dia punya high voltage electronics dia, maksudnya bateri dan sebagainya, dan kemudian dia akan ada cooling system untuk dia punya aircon. Untuk kereta elektrik ni, you nak energy efficiency tu maksimum. Untuk kereta ICE, dia tak ada sangat kepentingan untuk kecekapan elektrik, sebab bila kereta kita engine running, kita ada alternator yang memang produce excess power. So that's one example. Ni bila kita tengok balik laporan ni, the importance of the US and Chinese market to Honda's global sales has spurred the automaker to phase out production of combustion engine cars by 2040. Disebabkan dia punya domestic sales sikit sangat, iaitu 14% berbanding dengan Toyota punya 22%. Dia tak boleh tak convert pergi ke EV. And Europe punya sales for Honda memang agak shrinking banyak. So they need to reclaim balik Europe. And sekarang ni there's no other way of reclaiming Europe ataupun China market tanpa EV. Dan anjakan ke EV ni memang akan makan duit banyak lah. So kena carilah cash flow kat mana yang boleh untuk pastikan syarikat boleh buat untuk investment lah. But automakers also push through a drastic reform of its car business. Ni penting ni part ni kita tengok that had become less profitable, posting a dismal operating profit of margin of 1% in the year through March 2021. The realignment of the global network of factories smooths the way into the second phase, becoming a highly efficient and competitive EV manufacturer. This will likely call for still more cost cutting and efficiency. Ini sangat-sangat penting ni. Dalam dunia sekarang ni kita tengok memang kereta elektrik tu dia punya cost of building it, especially kalau you focus on building electric car, is already lower than the cost of building ICE. Ini bukan saya cakap sendiri Saya tanya directly, saya cakap face to face dengan eksekutif syarikat kereta, senior people in the car companies in Malaysia. Saya tanya, dia kata betul tak sekarang ni kos menghasilkan EV sudah lebih rendah daripada kos penghasilan kereta ICE. Dia kata betul. Tetapi you kena buat kilang yang specially built untuk buat EV, dan you kena supply chain kena betul-betul dedicated untuk EV. Which means that setengah-setengah company macam Tesla, memang dia punya cost sebenarnya dah lebih rendah daripada menghasilkan kereta ICE yang sama taraf dengan dia. And this is memang clear daripada harga dia. Of course kita nampak Tesla tu sebagai jenama mewah kan. Kita tengok dia punya Model 3 mula harga pun berapa dah kan, 200 lebih, 290,000. So this is not a cheap car. Of course it's not a cheap car. Tapi boleh you tengok sebagai contoh bila you tengok kereta yang equivalent dengan Tesla Model 3 basic model, dia punya power output dia lebih kurang macam 330i yang sekarang PHEV tu. And that Tesla is lebih kurang harga dah. Bila you tengok dia punya Model 3 performance pula, dia punya performance dia sama macam M3, tapi harga dia less than 400,000, 370, 380,000 macam tu lebih kurang. Kadang-kadang mungkin dapat murah lagi lah, cukai apa semua tak ada dah. So bila you tengok M3 dah 500,000 ke atas dah. So they can achieve the same amount of performance at a much lower price. Bila much lower price, of course dia punya cost lagi rendah lah. So right now kita tahu bahawa cost Tesla ni mungkin lebih rendah, mungkin lah, pasal banyak faktor lagi dalam tu. It's because dia punya operating, dia punya gross margin untuk Tesla ialah 30%. Toyota is among the most profitable car company in the world. Dia dengan Daimler, Mercedes-Benz. Dia orang punya gross margin is 18%. So mesti ada kelebihan kos kan untuk Tesla. Pasal dia jual kereta harga kompetitif dengan produk-produk yang dia orang hasilkan. Dan bila kita tengok operating margin, all these other companies are doing 8%, 9%, 10%. Tesla punya 18% operating margin. So clearly dia ada cost advantage. Of course,
some people mungkin akan kata, well, dia ada cost advantage sebab dia jual direct to customer, dia tak ada middleman, dia tak ada dealer system untuk ambil some of dia punya profit. Betul. But that's their decision lah. You kalau tak nak buat, you terus nak pakai dealership system, that's your problem, bukan dia punya problem. And dia akan kata, oh, because Tesla mungkin ada benda-benda lain lagi yang dia boleh jual on top of that. Things like maybe software ke apa ke. Saya tak tahulah yang tu semua. But basically, the margin untuk Tesla is almost 30% plus more than the most profitable car company, which is Toyota. Which says something about dia punya cost lah, betul tak? Last kali, tolong subscribe yang mana belum subscribe tu. Kan? Dan juga tekan butang loceng lah. Jangan lupa kita live tiap-tiap malam pukul 10. Isnin sampai Jumaat. So, ajak kawan-kawan mai. Boleh mai sembang, tanya soalan. Tengok saya cakap merapu ke tidak. Kalau saya cakap merapu boleh bantai. Kan? Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi besok, insyaAllah pukul 10. Doakan saya.